Baik, kaum Ibn Taymiyah, ni sensitif sikit. Ibn Taymiyah ni tokoh ni tokoh kontroversi antara pro dan kontra. Hak kediang-kediang ni ramai pendukung lah, tapi pekat-pekat zaman dia tu tidak ada pendukung kecuali seorang dua ulama aja. Orang awam terpengaruh kerana aspek lain, tapi di kalangan ulama hanya didukung oleh beberapa orang yang terhad. Tapi sejumlah besar ulama memang tak terima, tak setuju dengan dia pada zaman dia tu. Zaman Lenin ni ramai pendukung. Sebab propaganda tu kuat propagandanya, dan yang mempropagandakan tu dia ada kelebihan dari segi kewangan, dari segi kuasa dan sebagainya. Jadi terkenal lah. Tapi tak apalah, ini saya sebut menurut sudut pandang pengarang kitab ni. Ada orang tak setuju nak terima Ibn Taymiyah, silakanlah, tak ada masalah apa-apa. Cuma nak khabar pengarang kitab ni dia sebut bahawa Ibn Taymiyah ni masuk dalam golongan kaum musyabbihah. Dinilai, dikira sebagai golongan yang mendokong dia ni, dia dan mendokong pendokong dia ni dikira duduk bawah payung kelompok musyabbihah saya khabar tadi tu. Sebab Ibn Battutah sekalipun ada qil wal qal macam-macam lah, tapi nak ceritanya pelayar, penulis dan pengembara yang terkenal panggil Ibn Battutah ni, dalam rihlah dia tu, rihlah Ibn Battutah ni, dia cerita masa dia pergi ke Damsyik itu, dan dia tengok Ibn Taymiyah ni. Sekalipun dipertikaikan orang bertemu gedak itu masih dibahaskan lagi lah. Ada orang kata ya, tapi nak khabar Ibn Battutah ni dia tulis dalam kitab dia tu, dia pergi ke Damsyik, ada seorang tu dia tu duduk khutbah, lalu dia menjelaskan tentang ayat Tuhan turun ke langit dunia lah pada waktu sahur tu. Lepas tu dia pun tunjuk dia turun, macam dia turun ni. Dia faham gitu. Maka orang marah lah, sebab itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi benda-benda macam itulah orang kaitkan dia sebagai musyabbihah tadi tu. Tapi hari ni ramai pendukung, tak apalah, masing-masing punya cita rasa lah, nak pakai lah. Cuma sekiranya betul fahaman tu sekiranya fahaman seperti itu dan betul fahaman dia, itu bukan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Tokoh ni agak kontroversi sikit lah. Masuk dalam golongan kaum musyabbihah dan kaum Wahabi. Ni kontroversi lagi. Wahabi. Saya nak khabar pun serba salah. Sebab negara kita ni agak ketara dah fahaman ni. Cuma ada orang kadang-kadang dia marah orang panggil dia Wahabi. Marah. Macam kita lah, makan budu, makan poyok, pakai kain batik, marah orang kata orang Melayu. Tapi pakai kain batik, kain pelekat, makan budu, makan kepuk, kita marah orang panggil orang Terengganu. Maksudnya berlaku lah. Ada orang bangga, dalam sejarahnya penggerak-penggerak pada pahaman ini bangga, dan mereka sendiri mentitlekan, menamakan mereka sebagai Wahabiyah, bangga. Tapi setelah ulama menjelaskan kepalsuan, menjelaskan tentang kepincangan dia itu, dan tersebar, ramai orang tahu, akhir sekali setengah orang tu takut-takut nak pakai nama itu, pegang dengan pahaman dia tu. Tapi nusuk-nusuk tak mau pakai nama, tukar kat menalang. Tukar kat menalang. Hari ni bila Wahabiyah tu agak dalam tersebar dalam pandangan ni, sebagai dijelaskan oleh ramai orang tentang pandangan-pandangan yang tidak sesuai, maksudnya dikatakan lagi daripada Ahlussunnah wal Jamaah lah. Jadi setengah pendukung dia ni tukar kat menalang, nama Tok Salafiyah pula. Salafiyah hari ni pakai. Dan macam-macam lagi lah. Terserah lah. Cuma nak khabar pengarang kitab ni. Kalau nak marah-marah pengarang kitab ni lah. Jangan marah pengarang kitab ni. Baik, dan kaum Wahabi ni, iaitu pengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia dulu, yang berkembang akhir sekali dia menguasai Mekah dan Madinah dan semenanjung Hijaz tu, dan menjadi kerajaan sampai hari ini. Tapi sejarah tu panjang, 1800 lebih lagi dia bergerak, menang sekali boleh, lepas tu kena kalah pula ini. Akhir sekali 1900 lebih baru berjaya menguasai dan mendirikan kerajaan namanya Saudi Arabia sampai hari inilah. Jadi itu sejarah yang panjang. Nanti kita tengok akan ada bab dia lah tentang persoalan berkaitan dengan Wahabi ni.
Ada orang marah sikit kita sebut gini ni, Wahabi. Tak apalah. Baik, dan kaum Wahabi termasuk kaum pelaksana. Sebenarnya kalau tengok sejarah, Wahabi ni dia adalah orang yang mempraktis, melaksanakan, pelaksana dari faham Ibn Taymiyah. Yang ni dia lanjutan daripada Ibn Taymiyah. Dia pelaksana. Orang yang menyebarluaskan. Orang yang mengukuhkan fahaman tu. Baik.